Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan Sixpack Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar akan membentangkan projek QA kami yang bertajuk Pembaziran Hidangan Protein dalam kalangan pesakit yang memerlukan diet tinggi protein. Berikut adalah senarai ahli kumpulan Sixpack. Projek kami dipilih melalui kaedah SMART di mana masalah yang kami pilih mendapat mata tertinggi semasa penilaian iaitu sebanyak 14 markah. Sebab masalah ini dipilih adalah untuk seriousness, pembaziran diet menyebabkan penyembuhan pesakit lambat dan meningkatkan kos. Measurability, tahap pengetahuan dan jumlah pembaziran boleh diukur. Appropriateness, masalah ini penting untuk proses penyembuhan pesakit. Remediable, diet masa hidangan boleh diolah mengikut kesesuaian pesakit. Timeliness, masalah boleh diselesaikan dalam tempoh 1 tahun. Berikut adalah definisi masalah projek QA kami. Diet tinggi protein mengandungi sumber protein lebih 20% daripada tenaga keseluruhan. Jabatan kami banyak membekalkan diet ini kepada wad pembedahan dan onkologi untuk bantu proses penyembuhan. Kami dapati banyak pembaziran telah berlaku dan kos bertambah seiring dengan kajian beberapa hospital di Malaysia. Untuk punca munasabah, carta buih menunjukkan penyebab kepada masalah yang dipilih dan terdapat 5 punca yang boleh dikawal bagi masalah ini iaitu pesakit tidak boleh menghabiskan makanan yang banyak dalam masa satu masa, terlalu banyak pilihan hidangan protein, pesakit bawa makanan sendiri, diet yang disediakan tidak mengikut piawai dan kurang galakan untuk pesakit menghabiskan makanan. Ini akan memberikan kesan terhadap penyembuhan pesakit. Objektif umum kajian kami ialah mengurangkan pembaziran hidangan protein dalam kalangan diet pesakit yang memerlukan diet tinggi protein. Bagi objektif khusus adalah mengenal pasti peratus, punca, langkah penambahbaikan dan menilai semula langkah penambahbaikan. Merujuk kepada proses of care, kami dapati pemilihan peluang penambahbaikan boleh dilakukan semasa pesakit dirujuk kepada dietitian. Semasa penilaian pemakanan, jururawat membuat pesanan, penyediaan uji rasa dan agihan diet. Berikut adalah model of good care untuk jabatan kami. Indikator kajian adalah peratus hidangan protein yang dibazirkan. Ini adalah formula pengukuran penilaian penambahbaikan. Dan standard yang ditetapkan adalah merujuk kepada Aspen 2011 iaitu pembaziran diet tinggi protein sebanyak 26% sahaja. Kajian ini merupakan kajian hirisan lintang yang melibatkan pesakit dewasa yang menerima diet tinggi protein di wad pembedahan dan pusat rawatan onkologi yang boleh makan secara oral. Bagaimana kami jalankan kajian ini adalah semua hidangan diet ditimbang di Jabatan Dietetik dan Sajian sebelum dihantar kepada pesakit. Kemudian setelah pesakit selesai makan, sekali lagi diet akan ditimbang bagi mengukur jumlah pembaziran. Borang maklum balas juga telah diedarkan untuk pesakit isi. Kajian ini dimulakan dengan kajian verifikasi bagi mengenal pasti masalah kajian. Kemudian diikuti kajian fasa 1 selama 5 bulan iaitu langkah-langkah penambahbaikan dikenal pasti, dilaksanakan dan dianalisa. Kajian fasa 2 pula bagi menambah baik kajian fasa 1. Semasa kajian verifikasi, terdapat 48 hidangan diet tinggi protein yang dihidangkan dan didapati jumlah pembaziran sebanyak 63.5%. Ini kerana terdapat lebih daripada 2 lauk protein di dalam setiap hidangan dan menyebabkan pembaziran. Bagi MOGC, kajian verifikasi telah menunjukkan hanya 80% pesakit yang perlukan diet tinggi protein dirujuk. 0% diet pesakit ditukar kepada oral nutrition supplement bagi pesakit yang tidak boleh menerima diet hospital. 87.5% jururawat memesan mengikut preskripsi dietitian, manakala 0% jururawat membatalkan pesanan diet bagi pesakit yang puasa atau discharge. Bagi penyediaan makanan di JDS, resepi piawai diet tinggi protein tidak dipatuhi. Hanya 60% sahaja diet diagihkan mengikut tagging yang betul oleh PPK. Ini adalah contoh menu diet tinggi protein sebelum kajian dijalankan, iaitu mempunyai sekurang-kurangnya 2 lauk protein pada hidangan makan tengah hari dan makan malam. Carta ini menunjukkan punca pesakit yang tidak menghabiskan diet tinggi protein. Sebanyak 64% pesakit tidak mahu makan diet hospital. Ini mungkin disebabkan persepsi makanan hospital tidak sedap atau keluarga membawa makanan dari luar. Ini boleh dilihat melalui catapai iaitu 3/4 daripada pesakit mendapat makanan dari luar. Selain itu, punca banyak disebabkan oleh tiada selera makan, loya dan lain-lain. Bagi tahap kepuasan pelanggan, aroma, rasa, saiz porsi masih tidak mencapai standard minimum 2.5. Ini adalah strategi-strategi yang telah dilaksanakan semasa fasa 1 dan fasa 2. Mari kita lihat hasil kajian verifikasi.
Terdapat 3 punca utama iaitu hidangan diet tinggi protein, servis dietetik dan sajian dan keadaan atau urusan berkaitan pesakit. Bagi punca pertama, terlalu banyak pilihan hidangan protein sehinggakan satu hidangan mempunyai 2 atau 3 jenis lauk. Maka, langkah pertama, kami telah mengurangkannya kepada 1 atau 2 jenis lauk sahaja yang boleh diberi semasa makan tengah hari dan makan malam. Kemudian, menambah pemanis mulut tinggi protein seperti jeli protein pada waktu minum petang supaya protein cukup dibekalkan seharian. Bagi masalah yang melibatkan jabatan kami, iaitu penerimaan diet oleh pesakit yang tidak mencapai standard, beberapa mesyuarat telah diadakan dengan pegawai penyediaan makanan bagi merancang dan membentuk resepi piawai bagi diet tinggi protein serta menu baru. Setiap hari, pegawai akan menjalankan uji rasa makanan bagi memastikan standard dicapai sebelum dihantar ke ward. Ini adalah contoh buku resepi dan borang uji rasa. Kami juga menilai semula produk modifikasi protein dan memastikan pematuhan staf terhadap resepi piawai. Ini adalah demonstrasi masakan kepada staf sajian dan borang audit kepatuhan yang perlu diisi. Seterusnya, ceramah mengenai diet tinggi protein juga telah diberikan kepada semua staf sajian bagi meningkatkan pengetahuan mereka terhadap kepentingan jenis diet dan supaya mereka patuh kepada resepi piawai. Adalah strategi penambahbaikan bagi fasa 2 kajian kami. Bagi punca utama yang pertama ini, kami telah menjalankan 2 strategi penambahbaikan. Dalam strategi pertama, kami menambahbaik agihan jenis lauk protein kepada 4 waktu makan. Dalam strategi kedua pula, kami memberi pilihan jenis protein mengikut kehendak pesakit. Memang pesanan mengenai pembatalan pesanan diet tinggi protein secara automatik telah diedarkan di ward. Pesakit yang memerlukan diet tinggi protein akan menjalani sesi konsultasi bersama pegawai dietetik di mana kepentingan pesakit menghabiskan diet hospital ditekankan. Preskripsi diet jenis hidangan protein juga adalah mengikut kesesuaian dan penerimaan pesakit. Bagi punca utama yang kedua ini, kami menambah baik dengan memberi pilihan kepada pesakit untuk minum Oral Nutrition Supplement ONS bagi menggantikan diet dan pembatalan diet di PROY. Bagi punca utama yang terakhir, kami telah menjalankan CME berkala kepada jururawat dan PPK di mana kami menegaskan supaya membatalkan diet bagi pesakit yang menjalani prosedur berpuasa dan pulang, selain kepentingan menggalakkan dan membantu pesakit menghabiskan diet di ward. Seterusnya, kempen makan diet hospital kepada pesakit, penjaga dan orang awam pada Hari Dietetik 2019 juga telah dijalankan bagi meningkatkan kesedaran awam tentang kualiti dan kepentingan diet hospital kepada pesakit serta tahap pembaziran semasa diet hospital. Berikut adalah kesan penambahbaikan kajian kami. Dalam MOGC, 6% kriteria telah meningkat. Yang pertama, rujukan kepada pegawai dietetik telah meningkat kepada 100%. Kedua, bagi pemberian ONS kepada pesakit yang tidak mahu makan diet hospital telah mencapai 100%. Ketiga, pesanan diet mengikut preskripsi pegawai dietetik oleh jururawat meningkat kepada 91%. Keempat, pembatalan diet bagi pesakit discharge berpuasa dan pulang telah meningkat kepada 5%. Seterusnya, pematuhan penyediaan makanan mengikut resepi piawai meningkat kepada 50%. Dan terakhir, agihan makanan mengikut tagging diet yang betul oleh PPK di ward meningkat kepada 95.3%. Peratus pembaziran hidangan protein pula telah menurun dari 63.5% pada kajian verifikasi menurun kepada 61.7% pada kajian fasa 1. Seterusnya, pada kajian fasa 2, peratus pembaziran menurun sebanyak 27.5%. Bagi pembaziran kos hidangan protein pula, secara puratanya, pembaziran sebanyak RM1.50 per hidangan protein berkurang kepada 35 sen per hidangan di akhir kajian. Manakala pembaziran sebanyak RM2.40 per hidangan ONS dapat dijimatkan kepada hanya 25 sen pembaziran bagi satu hidangan ONS di akhir kajian. Peratus pembaziran dalam nilai kos menunjukkan penurunan daripada 51.4% kepada 50% dan seterusnya 16% di akhir kajian. Hasil kajian ini juga menunjukkan punca pesakit tidak menghabiskan diet berkurang sebanyak 23%, manakala bagi masalah pesakit membawa makanan dari luar telah menurun sebanyak 35.9%. Bagi tahap kepuasan pelanggan pula, 90% tahap kepuasan meningkat lebih daripada skala 3 iaitu memuaskan. Bagi Abna, standard peratus pembaziran diet tinggi protein yang ditetapkan berdasarkan kajian oleh Aspen 2011 adalah 26%. Peratus pembaziran pada kajian verifikasi sebanyak 63.5% telah menurun kepada 61.7% pada fasa 1 dan 27.5% pada fasa 2 kajian. Maka, Abna bagi kajian QA kami adalah sebanyak 1.5%, menunjukkan terdapat beberapa lagi langkah yang perlu diadaptasi dan diteruskan untuk mencapai standard kajian. Maka langkah seterusnya bagi kajian QA kami adalah dengan mewujudkan sistem pesanan diet atas talian, menambah pelekat pembatalan diet di BHT pesakit, mewujudkan buku menu di ward dan mengurangkan saiz porsi hidangan mengikut kemampuan pesakit.
Bagi pengajaran dan kesimpulannya, semua aspek ini penting bagi memastikan langkah penambahbaikan dapat dijalankan. Diharapkan dengan kajian QA kami ini, pembaziran dan kos hidangan dapat terus dikurangkan. Seterusnya, servis dietetik dan sajian dapat memberi lebih banyak impak positif dalam proses rawatan pesakit. Penghargaan ditujukan kepada semua pihak yang telah menjayakan kajian ini. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami Six Packs. Assalamualaikum warahmatullahi